Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang dan dapat lagi kita sama-sama teruskan siri ulang kaji UPKK kita. Kali ini pada pelajaran Lughatul Quran ataupun bahasa Arab bagi tahun 4 untuk subjek kafa, iaitu tajuknya ialah Ismul Isyarah. Ismul Isyarah iaitu kata tunjuk. Okey, so sebelum meneruskan kita punya perbincangan, kita nak tengok dulu apa itu Ismul Isyarah. Okey, at-ta'rif ataupun pengertian Ismul Isyarah. Ismul Isyarati huwa ma yushiru ila syai'in muayyanin sawa'un kana minal asya'i awil askhasi awil amakin. Iaitu kata tunjuk ialah kata yang menunjukkan ataupun kata yang menunjukkan ke atas sesuatu, sama ada benda, individu ataupun tempat. Okey. So kat sini isim isyarah tu merupakan kata nama yang digunakan untuk tunjuk, untuk menunjukkan ke arah sesuatu perkara atau benda ataupun seseorang, sama ada dekat ataupun jauh. Okey, biasanya perkataan ini kita gunakan untuk menunjukkan benda-benda ataupun orang yang dekat. Okey, ini. Kemudian perkataan itu pula kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh itu. Okey, itu. Menunjukkan sesuatu yang jauh. So, perkataan itu dan ini ni merupakan satu kata tunjuk lah ataupun ismul isyarah. Okey. So sekarang ni kita nak tengok dia punya pembahagian Ismul Isyarah. Okey, Ismul Isyarah. Okey, lil qarib untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Okey, kemudian lil akil kepada orang ataupun lil akil ni bagi perkara yang berakal, iaitu merujuk kepada orang ataupun manusia. Kemudian satu lagi adalah li ghairil akil untuk menunjukkan kepada benda. Okey, kepada benda ataupun yang tidak berakal, perkara-perkara yang tidak berakal, iaitu selain daripada manusia. Kemudian kita ada ismul isyarah lil ba'id untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Kemudian lil akil, sesuatu yang jauh itu ialah manusia yang berakal. Kemudian kita nak macam mana nak tunjuk sesuatu yang lil ba'id li ghairil akil, sesuatu yang jauh yang tidak berakal, iaitu merujuk kepada benda. Okey, ingat tadi ismul isyarah lil qarib dia ada dua. Okey, ismul isyarah ni ada dua, lil qarib dan lil ba'id. Lil qarib ni ini, okey, lil ba'id itu. Kemudian kita nak tunjuk lil qarib lil akil, menunjukkan seseorang yang dekat dengan kita. Kemudian kita nak tunjukkan nak tunjuk li ghairil akil, lil qarib lil ghairil akil, sesuatu yang dekat dan bukan manusia, benda yang tidak berakal. Kemudian satu lagi kita nak tengok lil ba'id. Lil ba'id tu biasanya kita gunakan itu. Okey, sebab dia jauh itu. Kemudian kita nak tunjukkan sesuatu tu kepada lil akil, manusia ataupun yang berakal, manusialah yang ada akal. Kemudian li ghairil akil menunjukkan kepada benda. Okey? Boleh? Okey, seterusnya yang pertama kita akan tengok berkaitan dengan ismul isyarah lil qarib lil akil. Kita akan tengok kata tunjuk berkenaan dengan sesuatu yang dekat dan berakal, menunjukkan kepada manusia. So kita nak tentukan macam mana penggunaan kata tunjuk itu berdasarkan berapa bilangan atau berapa bilangan orang yang kita nak tunjuk. Okey, sama ada seorang ke, dua orang ke ataupun ramai ke. Dia berkaitan dengan mufrad, musanna dan jamak. Kalau
itulah yang kita belajar dalam bahasa Arab kan. Okey, so ismul isyarah untuk lelaki. Okey, muzakkar ni untuk lelaki. Okey, kalau mufrad, kalau dia lelaki itu seorang, kita gunakan haza. Okey, kita gunakan haza. Okey, contoh ayat dia haza tilmizun mujtahidun. Haza tilmizun mujtahidun. Okey, sekiranya seorang lelaki itu dua orang ataupun musanna, kita gunakan hazani. Hazani. Contoh ayat dia hazani tilmizani mujtahidani. Okey, hazani tilmizani mujtahidani. Ini dua orang murid yang rajin. Okey, kalau yang seorang tadi mufrad haza, haza tilmizun mujtahidun. Ini seorang murid yang rajin. Kalau musanna hazani, hazani tilmizani mujtahidani. Ini dua orang murid yang rajin. Okey, kemudian ismul isyarah lil qarib lil aqil, muzakkar lelaki, kemudian dia jamak. Jamak ni maksudnya 3 orang ataupun lebih daripada 3 orang. Okey, kita gunakan isim isyarahnya haula'i. Haula'i. Okey, contoh ayat dia adalah haula'i talamizu mujtahiduna. Haula'i talamizu mujtahiduna. Ini murid-murid yang rajin. Okey, maksudnya ramailah. Okey, kemudian ismul isyarah lil qarib lil aqil, isim isyarah bagi kata tunjuk bagi yang dekat kemudian berakal untuk muannas, iaitu untuk perempuan. Okey, macam mana? Okey, kalau kita nak cakap berkaitan dengan muannas yang mufrad, yang seorang, kita gunakan hazihi. Okey, hazihi. Contoh ayat dia hazihi tilmizatun mujtahidatun, iaitu ini seorang murid perempuan yang rajin. Okey, kemudian kalau musanna, iaitu kita nak cakap tentang dua orang, kita gunakan hatani. Hatani. Contoh ayat dia hatani tilmizatani mujtahidatani. Okey, ini dua orang murid perempuan yang rajin. Okey, kemudian kalau jamak, okey, kalau kita nak cakap tentang berkaitan dengan orang perempuan yang dekat kemudian ramai. Okey, yang jamak kita gunakan haula'i. Haula'i. Okey, contoh ayat dia haula'i tilmizatun mujtahidat. Okey, haula'i tilmizatun mujtahidatun. Okey, ini murid-murid perempuan yang rajin. Okey, so apa yang kita bincangkan kat sini adalah berkaitan dengan ismul isyarah lil qarib lil aqil. Kata tunjuk bagi orang yang berdekatan dengan kita, yang dekat dengan kita, iaitu kalau kata orang ni dia ada muzakkar dan dia ada muannas, dia ada lelaki dan ada perempuan. So kalau seorang kita guna haza, kalau dua orang kita guna hazani, kemudian kalau jamak kita guna haula'i, kemudian kalau orang perempuan yang seorang kita guna hazihi, kalau dua orang hatani, dan kalau tiga orang haula'i. Okey, boleh kita pergi kepada perbincangan seterusnya, iaitu ismul isyarah lil qarib li ghairil aqil. Okey, kita nak bercakap berkaitan dengan isim isyarah, kata tunjuk lil qarib bagi yang dekat, li ghairil aqil yang tidak berakal, merujuk kepada benda ke tempat ke, dia tidak berakal. Okey, selain daripada manusia. Okey, kemudian dia terbahagi juga kepada dua, iaitu muzakkar dan muannas juga, sebab dalam perkataan bahasa Arab dia ada merujuk kepada perkataan itu ataupun perkataan muannas, perkataan yang merujuk kepada lelaki ataupun perempuan, sama juga. Okey, contohnya macam kita kata
apa tu, kitabun untuk yang perkataan yang lelaki, kemudian darajatun, darajatun untuk perkataan yang perempuan yang muannas. Okey, kita tengok. Okey, untuk muzakkar terlebih dahulu, kalau kita nak tunjukkan sesuatu ataupun benda yang dekat, kalau apa tu, kita kena tengok bilangan dia juga. Okey. Okey, kalau mufrad, okey, ismul isyarah lil qarib li ghairil aqil muzakkar mufrad, kita gunakan haza. Okey, kita gunakan haza. Contoh dia haza kitabun jadidun. Okey, haza kitabun jadidun. Ini sebuah buku yang baru. Okey. Tengok buku, buku ni perkara yang ataupun benda yang tidak berakal. Okey, kalau dua, okey, musanna, kalau dua kita guna hazani. Hazani. Contoh ayat dia hazani kitabani jadidani. Okey, ini dua buah buku yang baru. Kemudian kalau kita nak cakap dia banyak, okey, benda tu banyak, kita gunakan hazihi. Okey, hazihi. Okey. Contohnya hazihi kutubun jadidatun. Ini buku-buku yang baru. Ini buku-buku yang baru. Okey, kemudian kalau muannas, kalau perkataan tu merujuk kepada perempuan, okey, kita gunakan, kalau dia mufrad, dia tunggal ataupun satu, kita guna hazihi. Okey, contoh ayat dia hazihi darajatun jamilatun. Ini sebuah basikal yang cantik. Okay, kalau kita nak cakap tentang musanna ataupun benda yang ada dua, kita gunakan hatani. Hatani. Okay, contoh ayat dia hatani darajatani jamilatani. Ini dua buah basikal yang cantik. Okey. Seterusnya, kalau perkataan itu merujuk kepada perkataan yang muannas, iaitu perempuan, jamak, okey, yang banyak, kita gunakan hazihi. Okey, hazihi. Contoh ayat dia hazihi darajatun jamilatun. Ini basikal-basikal yang cantik. Okey, kalau bagi isim isyarah lil qarib li ghairil aqil ini, dia kata tunjuk bagi nak menunjukkan sesuatu yang dekat, kemudian dia tidak berakal selain daripada manusia. Okey, dia ada 6 lah. 3 untuk muzakkar dan 3 untuk muannas. Kalau mufrad dia haza, kalau musanna, kalau mufrad muzakkar dia haza, kalau musanna muzakkar dia hazani, kalau jamak muzakkar dia hazihi. Okey. Kemudian kalau muannas pula, kalau mufrad hazihi, kalau musanna hatani, dan kalau jamak hazihi. So maksudnya untuk muzakkar dan muannas bagi ismul isyarah lil qarib li ghairil aqil ini, kalau perkataan itu jamak, dia berkongsi. Perkataan isim isyarah dia sama, iaitu hazihi. Kalau kita perhatikan muzakkar, jamak dan jamak muzakkar dan jamak muannas dia guna hazihi. Okey, boleh? Okey, kemudian kita nak tengok ismul isyarah lil ba'id lil aqil. Kita nak tunjukkan sesuatu yang jauh tapi dia berakal, merujuk kepada manusia. Okey. Yang pertama, okey, dia ada juga pembahagian dia muzakkar dan muannas. Okey. Ismul isyarah lil ba'id lil aqil muzakkar. Kata tunjuk bagi nak tunjuk sesuatu yang jauh dan dia adalah berkaitan dengan manusia, perkara yang berakal. Kalau lelaki muzakkar, okey, kalau dia mufrad, dia tunggal ataupun satu, kita gunakan zalika. Contoh ayat dia adalah zalikal muallimu fil fasli. Zalikal muallimu fil fasli. Guru lelaki itu di dalam kelas. Okey, guru lelaki itu di dalam kelas.
Okey, kalau musanna iaitu dua, kita gunakan zanika. Zanika. Contoh ayat dia ialah zanikal muallimani fil fasli. Okey, dua orang guru lelaki itu di dalam kelas. Okey. Tengok perbezaan dia. Tadi kita guna ini, sekarang ni kalau lil ba'id kita guna itu. Okey, dua orang guru lelaki itu di dalam kelas. Okey, kalau kita nak tunjukkan yang tiga atau tiga ke atas ataupun jamak, okey, kita gunakan ulaika. Okey, ulaika. Contoh ayat dia ulaikal muallimuna fil fasli. Ulaikal muallimuna fil fasli, iaitu guru-guru lelaki itu di dalam kelas. Okey, itu untuk muzakkar. Kemudian kita tengok pula untuk muannas, iaitu perempuan. Kalau dia mufrad, tunggal, kita guna tilka. Okey, contoh ayat dia tilkal muallimatu fil fasli. Tilkal muallimatu fil fasli. Guru perempuan itu di dalam kelas. Okey, guru perempuan itu di dalam kelas. Kemudian kalau dia musanna, kita gunakan tanika. Okey, tanika. Contoh ayat dia ialah tanikal muallimatani fil fasli. Tanikal muallimatani fil fasli. Okey, iaitu dua orang guru perempuan itu di dalam kelas. Dua orang guru perempuan itu di dalam kelas. Kemudian kalau dia jamak, okey, ramai, tapi dia muannas, kita guna ulaika. Ulaika. Contoh ayat dia ulaikal muallimatu fil fasli. Ulaika muallimatu fil fasli. Guru-guru perempuan itu di dalam kelas. Okey, boleh? Okey, ini ismul isyarah lil ba'id lil akil, kata tunjuk bagi sesuatu ataupun seseorang yang jauh, rujuk kepada muzakkar dan muannas. Okey, dia ada perbezaan. Kalau lelaki macam mana, perempuan macam mana. So kita guna kalau mufrad dia zalika, muannas, kalau mufrad muzakkar zalika, musanna muzakkar zanika, jamak muzakkar ulaika. Kemudian kalau dia mufrad muannas kita guna tilka, musanna muannas kita guna tanika, dan jamak muannas kita guna ulaika, kata tunjuknya. So kat sini kalau kita tengok perkataan jamak dia berkongsi isim isyarah yang sama, iaitu ulaika. Okey. Yang seterusnya ialah ismul isyarah lil ba'id li ghairil akil. Kata tunjuk bagi menunjukkan sesuatu yang jauh yang tidak berakal. Dia juga ada muzakkar dan muannasnya juga. Okey, kita tengok yang muzakkar terlebih dahulu. Kalau mufrad, kalau dia satu, kita guna zalika. Okey, zalika. Contoh dia zalika masjidun wasi'un. Itu sebuah masjid yang luas. Itu sebuah masjid yang luas. Kemudian kalau dia musanna, kita gunakan zanika. Zanika. Contoh ayat dia zanika masjidani wasi'ani. Okey. Itu dua buah masjid yang luas. Okey, tengok. Okey, seterusnya kalau jamak muzakkar dia guna tilka. Okey, tilka. Contoh ayat dia tilka masajidun wasi'atun. Itu masjid-masjid yang luas. Okey, kita bercakap tentang sebuah masjid, dua buah masjid dan masjid-masjid, banyak masjid yang luas. Okey. Kemudian kita tengok muannas. Okey, kalau muannas merujuk kepada perkataan yang ciri-cirinya adalah perempuan. Okey, kalau dia mufrad kita guna tilka. Okey, dia satu, tilka. Contoh ayat dia tilka sayyaratun kabiratun. Itu sebuah kereta yang besar. Tengok.
Kalau muzakkar tadi dia tak ada ta marbutah. Itu perbezaan muzakkar dan muannas. Bila perkataan muannas dia ada ta marbutah dekat belakang. Okey. Okey, muannas mufrad kita guna tilka. Contoh ayat dia tilka sayyaratun kabiratun. Itu sebuah kereta yang besar. Kemudian kalau muannas itu musanna, kalau dua. Benda itu dua, kita gunakan tanika. Okey, tanika. Contoh ayat dia tanika sayyaratani kabiratani. Itu dua buah kereta yang besar. Okey. Kemudian kalau dia muannas, kemudian dia banyak, jamak. Okey, kita gunakan tilka. Okey, tilka sayyaratun kabiratun. Itu kereta-kereta yang besar. Okey. So, ismul isyarah lil ba'id li ghairil aqil. Okey, isim isyarah ataupun kata tunjuk bagi menunjukkan sesuatu yang jauh dan tidak berakal. Bukan manusia, dia ada muzakkar dan muannas. Kalau dia mufrad muzakkar, kita guna zalika. Kalau dia musanna muzakkar, kita guna zanika. Kalau dia jamak muzakkar, isim isyarahnya adalah tilka. Kemudian kalau dia muannas, iaitu perempuan. Kalau dia menunjukkan sesuatu yang tunggal ataupun mufrad, kita guna tilka. Okey, kita guna tilka. Kemudian kalau musanna kita guna tanika. Kalau jamak kita guna tilka. Okey, itulah zalika, zanika, tilka, tilka, tanika, tilka. Kita guna untuk ismul isyarah lil ba'id li ghairil aqil. Okey. Okey, sekian tadi kita dah tengok berkaitan dengan ismul isyarah. Okey. Kita dah belajar tengok ismul isyarah lil qarib lil aqil, kemudian isim isyarah lil qarib li ghairil aqil, kemudian kita tengok ismul isyarah lil ba'id lil aqil, ismul isyarah lil ba'id li ghairil aqil. Okey, kena pastikan kita betul-betul menguasai sama ada kata tunjuk itu sama ada itu dan ini, sama ada dekat ataupun jauh, dan kita kena tengok perkara yang kita nak tunjuk tu berakal atau tidak berakal. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kali ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.